Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah berjumpa kita lagi di Pendakwah Teknologi. Lagi sekali saya nak ucapkan selamat menyambut tahun baru. Semoga tahun 2022 ni dia lebih eloklah untuk kita semua, insya-Allah. Alright, jadi dalam episod kali ini saya nak memperkenalkan kepada anda audit community yang saya akan jalankan di merata tempat untuk nak semak servis internet yang melibatkan 4G, 5G dan juga fixed internet. Contohnya macam fiber dan macam-macam lagi lah. Okey, jadi sebelum ni saya pernah buat posting dekat Facebook dan juga YouTube tentang audit community ni. Jadi dalam episod ni saya akan terangkan sikit dan tunjukkan dekat anda contoh audit community yang pertama yang saya buat. Okey, jadi tujuan saya buat audit community ni adalah kerana saya nampak terlalu ramai sangat orang yang komplain tentang servis internet mereka tu. Terutamanya tentang servis yang melibatkan rangkaian 4G. Kalau anda pergi tengok kan, contohnya dekat grup-grup Facebook macam 4G, 5G Malaysia ke, TM Unify Members ke apa kan. Ataupun ada banyak lagi lah grup kan. Ada ramai betul orang yang tak puas hati. Lepas tu dia perkongsi macam-macam lah masalah yang mereka kena. Okay, ni saya tunjuk dekat anda beberapa contoh yang saya tengok macam best kan. Okay, contohnya ni Tuan Apis. Dia tak puas hati betul dengan masalah yang dia hadapi dengan pihak Yes. Lepas tu ada ni seorang Tuan Amir ni yang sampai nak pecahkan tiang TM tu sebab tak puas hati dekat Unify. Okay, lepas tu ada ramai juga yang cakap, bila mereka komplain, lalas tak jadi apa juga. Walaupun mereka dah komplain sampai ke pihak MCMC. Jadi, untuk nak membantu menyelesaikan masalah anda dan juga nak elakkan anda daripada nak kena komplain 3-4 kali, maka pihak kami akan pergi ke kawasan masalah tu dan akan buat testing yang menyeluruh untuk servis tersebut. Okey, apa yang kami akan buat untuk audit community ni adalah kami akan pergi test betul-betul, lepas tu publish result tu secara umum dan akan buat aduan rasmi lah kalau memang betul ada masalah. Lepas tu kami akan follow up balik dan tengok masalah tu settle ataupun tidak. Okey, cara untuk nak buat testing tu saya tak akan tunjuk sepenuhnya lagi supaya pihak telco dengan ISP ni dia tak boleh nak prepare siap-siap. Even lokasi pun saya tak akan beritahu dulu sebelum pergi audit. Okey, bila dah selesai semua tu, baru kita publish result dia. Terus publish macam tu saja. Lokasi yang kami akan pergi itu pula adalah berdasarkan komen-komen anda. Kami akan senaraikan lokasi yang anda tulis pada ruangan komen tu. Lepas tu kami akan pilih secara rawak lah. Okey, tapi secara umumnya kalau satu lokasi itu ada ramai sangat orang yang komplain, kami akan pergi dekat situ dulu. Okey, jadi dalam episod ni saya tunjukkan kepada anda satu contoh mudah bagaimana saya buat audit community terhadap servis TM Unify Mobile. Okay, saya gunakan pelan mereka yang postpaid value plan tu yang Unify Mobile 19. Sambil tu biar saya update sikit anda tentang servis rangkaian 5G oleh pihak TM Unify Mobile ni. Okey, sebelum ni mereka ada cakap dalam berita yang sepatutnya semua pelanggan Unify Mobile Postpaid akan boleh gunakan servis 5G. Tapi duka cita saya maklumkan di sini yang pelanggan Unify Mobile ni dia tak boleh pakai lagi rangkaian 5G. So kita kena tunggu lagi lah nampaknya. Okay, bila? Itu kena tunggu TM bagi tahu semula lah kan. Okay, sekarang jom saya tunjukkan dekat anda hasil audit community untuk TM Unify Mobile bagi beberapa kawasan di Cyberjaya. Untuk testing pertama Unify Mobile ni saya buat dekat bangunan Syah Beri Square Cyberjaya. Okey, saya suka buat dekat sini sebab dekat belakang tu dia ada pejabat Suruhanjaya Komunikasi. Jadi biasanya servis-servis telco dekat sini memang terbaik lah. Okey, jadi saya tunjuk beberapa screen recording dulu dekat anda. Yang belah kiri sekali tu itu adalah Google Map untuk nak tunjukkan dekat anda lokasi spesifik masa saya buat testing ni. Manakala yang dua screen belah kanan tu itu adalah daripada LTE Discovery lah untuk nak tunjuk maklumat signal dan sebagainya. Untuk nak tahu kedudukan tower ataupun pencawang masa saya tengah buat testing ni, saya gunakan website Cellmapper tu. Jadi dekat sini dia ada maklumat tentang tower-tower telco lah. Okey, jadi masa saya buat testing dekat Syah Beri Square tu, anda boleh tengok tower yang saya bersambung tu adalah yang dekat belakang tu. Alright, saya mulakan dulu testing dengan buat speed test. Jadi ada 4 speed test dekat sini. 2 speed test belah kiri tu saya gunakan server speed test yang berkaitan dengan TM. Manakala 2 speed test belah kanan tu pula saya gunakan server speed test yang tak ada kaitan dengan TM. Hasil speed test ni agak baik. Untuk download paling rendah adalah 79 MB, manakala yang paling tinggi adalah 100 MB. Okay, jadi kat sini saya buat satu rumusan lah. Jadi anda boleh tengok sendiri dia punya hasil download, upload dan juga latency. Untuk testing yang seterusnya, saya gunakan Fast, Meteor, OpenSignal dan juga nPerf. Jadi tujuan saya buat 4 testing ni adalah untuk nak tengok kalau ada sebarang restriction ke ataupun dia letakkan had untuk trafik-trafik tertentu dan sebagainya. Jadi anda boleh tengok dekat sini, semua testing result ni menunjukkan result yang hampir sama dengan masa kita buat speed test tadi. Jadi tidak ada sebarang restriction untuk sebarang trafik apabila menggunakan Unify Mobile. Jadi ini adalah rumusan untuk testing-testing yang dibuat tadi.
Ini pula saya hasilkan satu graf dan juga jadual yang menunjukkan nilai purata bagi kesemua testing yang dibuat tadi. Jadi nilai purata ni saya bahagi pada dua lah. Satu nilai untuk speed test dan satu lagi testing yang lain-lain tu, maksudnya fast dan sebagainya. Okey, jadi berdasarkan maklumat ni anda boleh tengok secara umumnya nilai purata untuk download tu dalam lebih kurang 90 megabit per second macam tu. Tak kisahlah speed test dan sebagainya. Okey, manakala untuk upload pula dalam lingkungan 14 megabit per second. Manakala latency pula dalam lebih kurang 20 millisecond. Okey, jadi berdasarkan maklumat ni saya boleh kata testing untuk Unify Mobile yang dibuat dekat Chef Brisquare Cyberjaya tu adalah pass ataupun lulus lah. Untuk testing yang seterusnya, saya buat berhadapan dengan Sekolah Seri Puteri Cyberjaya. Jadi masa saya buat testing ni, saya berhenti kat tepi jalan je lah depan sekolah tu. Jadi sekolah ni memang dekat dengan kawasan rumah saya. Okey, jadi sebelum saya teruskan, saya tunjuk dulu dekat anda maklumat daripada LTE Discovery, daripada GNet Track Pro dan juga Network Cell Info. Jadi anda boleh tahulah maklumat telco, signal dan sebagainya. Berdasarkan maklumat daripada GNet Track Pro dan juga Network Cell Info tu, saya dapat tahu yang ini adalah tower ataupun pencawang yang mana telefon ni bersambung masa saya tengah buat testing tu. Untuk testing yang pertama, saya buat speed test. Okey, tapi speed test ni saya buat 2 kali saja sebab dia terlalu slow depan ni. Saya buat banyak kali, dia fail, lalu saya geram, saya buat 2 kali saja. Okey, tapi tak apa. Dalam 2 kali ni pun ini saya ambil yang paling laju yang saya boleh buat speed test dan anda boleh tengok sendirilah nilai download, upload dan latency dia. Ini adalah rumusan lah bagi speed test yang saya buat tadi. Jadi anda boleh tengok lah dia punya download dan upload tu tak sampai 1 megabit per second pun. Tapi latency dia laju 19 millisecond. Untuk pengetahuan anda, saya tidak ada sebarang masalah daripada segi kota. Sebab bila saya buat testing awal tadi dah habis, saya dah beli kota baru untuk LTE tu. Jadi bila dah habis buat speed test tu, saya teruskan dengan testing yang lain. Jadi anda boleh tengok dekat sendiri daripada segi fast, Meteor, Open Signal dan juga nPerf memang slow. Anda tengok sendirilah dekat fast tu pun dia tunjuk 120 kbps. Manakala contohnya nPerf dah berapa? Download kosong terus, upload saja 110 kbps. Ini bukan Mbps tau. Untuk nak bagi anda lebih mudah faham hasil testing tu, saya tunjukkan dekat anda jadual ni lah. Jadi yang mana saya warnakan color merah tu, itu semua adalah hasil testing yang di bawah 1 Mbps. Kalau tadi nilai tu semua dia tunjuk dalam kbps, saya convert semua jadi Mbps untuk nak mudahkan anda. Jadi anda tengok memang slow. Kalau anda tengok latency saja yang orang kata boleh terima lah, di antara 30 ke 40 millisecond macam tu. Berdasarkan jadual kiraan purata ni, anda boleh tengok kelajuan download tu tak kisahlah untuk speed test ataupun apa-apa aplikasi dapat tak sampai 1 Mbps. Sama juga untuk upload bawah daripada 2 Mbps. Jadi memang slow. Jadi berdasarkan maklumat ni dan semua hasil testing yang dibuat ni, saya boleh kata testing dekat depan Sekolah Seri Puteri tu memang gagal ataupun fail lah. Kalau tadi saya buat dekat depan Sekolah Seri Puteri kat tepi jalan tu, ni saya masuk ke kawasan rumah saya sebab saya duduk kat Cyber Heights ni kan. Jadi saya takut nanti orang kata dekat kawasan rumah tak ada signal apa, saya pergi buat tepi jalan dulu. Jadi anda dah tengok result tepi jalan kan. Okey, jadi sebelum saya teruskan, seperti biasa saya tunjuk dulu dekat anda LTE Discovery, GNet Track Pro dan juga Network Cell Info. Jadi anda boleh tengok sendirilah maklumat tower, signal dan sebagainya. Jadi berdasarkan maklumat daripada GNet Track Pro dan juga Network Cell Info tu, ini adalah tower-tower yang saya bersambung masa saya tengah buat testing tu. Okey, jadi saya mulakan dengan speed test. Jadi memandangkan masa dekat Chef Brisquare tadi tu saya buat 4 speed test kan. Jadi sekarang pun saya buat 4 speed test lah. Bila duduk kat rumah boleh nak buat 4. Masa tadi duduk tepi jalan tak larat nak buat 4 tu saya buat 2 saja kan. Okey, jadi berdasarkan 4 speed test ni, 2 yang belah kiri tu saya gunakan server speed test yang berkaitan dengan TM, manakala yang 2 belah kanan tu saya gunakan server speed test yang tak berkaitan dengan TM. Jadi anda boleh tengok dekat sini, result untuk speed test ni memang tak best langsung. Jadi ini adalah jadual untuk hasil testing speed test tadi lah, dan anda boleh tengok lah testing kedua tadi tu yang masa saya duk pakai server speed test WB Digital tu dia fail, tak habis langsung. Ni lagi dahsyat. Sekurang-kurangnya depan Sekolah Seri Puteri tu dia habis dah juga, ni tak boleh jalan langsung. Dan sama juga walaupun dia ada yang 2 megabit per second dan sebagainya, tapi dia masih lagi slow. Sekarang saya teruskanlah dengan testing fast Meteor, nPerf dan juga Open Signal ni. Jadi anda boleh tengok dekat sini memang kelajuan untuk download dan upload tu adalah konsisten di antara semua test application tu. Dapat antara 2 ke 3 megabit per second macam tu sahaja. Berdasarkan rumusan hasil testing yang dibuat ni, anda boleh tengoklah untuk download dan upload dia punya hasil tu memang tidak memuaskan. Untuk latency tu saya biar putih macam tu sebab pada saya latency di antara 20 ke 40 millisecond tu untuk kegunaan internet biasa tu adalah okey. Tapi download dan upload tu memang tak boleh diterima.
Jadi sama macam test pertama dan kedua tadi, bila habis semua rumusan tu, saya tunjukkan dia punya nilai purata. Jadi berdasarkan nilai purata ni, anda boleh tengoklah kelajuan download tu dalam antara 1 ke 2 megabit per second macam tu. Sama juga untuk upload. Jadi kalau berdasarkan rumusan ni dan juga maklumat yang anda nampak sekarang ni, hasil testing dekat rumah saya ni untuk TM Unify Mobile ni pun sama fail juga, gagal. Alright, jadi itulah dia contoh bagaimana satu audit community dibuat. Jadi berdasarkan hasil audit tu, ada banyak persoalan yang boleh kita bincangkan dekat sini. Salah satunya, kenapa masa saya buat testing dekat bangunan Sheikh Breeze Square tu, hasil testing tu memang mantap. Network semua laju, semua okey. Tapi bila sampai ke kawasan Sekolah Sri Puteri, lepas tu sampai kawasan dalam rumah saya, dia punya test result tu jadi macam tak apa-apa. Sedangkan jarak antara Sheikh Breeze Square dengan rumah saya tu hanya dalam lebih kurang 2.5 km saja kalau tengok kat Google Map. Malah saya cerita dekat anda kan, saya pernah jalan kaki daripada rumah saya pergi kat Sheikh Breeze Square tu. Kalau naik kereta dalam 2-3 minit saja nak sampai. Jadi saya pelik, kenapa testing result tu punya beza teruk sangat. Tapi sebelum tu, saya cerita dulu sikit macam mana saya kata hasil testing tu pass ataupun fail. Okay, sebenarnya benda ni mudah je. Saya ikut apa yang ditetapkan oleh pihak kerajaan melalui inisiatif Jendela. Hari itu saya ada cakap kan pasal Jendela kan. Okay, jadi bila kita tengok dekat website Jendela, kerajaan dah tetapkan bahawa antara tahun 2020 ke tahun 2022, kelajuan mobile broadband akan naik daripada 25 Mbps kepada 35 Mbps. Jadi secara mudahnya, bila kita buat testing dan contohnya katakanlah download tu tak sampai sekurang-kurangnya 25 Mbps, maka testing tu dianggap gagal sebab tak menepati inisiatif Jendela dan kehendak kerajaan. Kalau kita tengok coverage map yang disediakan oleh pihak ISP ataupun telco semua tu kan. Lepas tu kalau kita rujuk balik dekat website Jendela, kalau tempat tu ada servis 4G oleh telco tu dan dia tak boleh nak bagi internet berkelajuan minima 25 Mbps kepada anda, maka kira fail lah. Tapi ini saya cakap untuk plan yang unlimited high speed internet. Kalau plan anda ada speed cap, tu lain cerita. Lepas tu saya cerita untuk nak buat testing ni, saya beli dia punya add-on untuk high speed internet. Habis je kuota, beli lagi. Jadi sepatutnya tak ada isu. Okey. Testing yang saya buat dekat Cyberjaya ni, kalau anda tengok dia punya coverage map untuk Sekolah Sri Puteri tu dengan Cyber Heights kan. TM kata kawasan tu ada 4G. Jendela kata kawasan tu ada 4G. Jadi sepatutnya testing saya kena dapat minima 25 Mbps. Kalau nak ikutkan 2020 ni, kena dapat 35 Mbps. Tapi bila test tak dapat, maka sebab itulah fail. Yang pass tu hanyalah dekat Sheikh Breeze Square tu saja. Jadi itulah dia salah satu contoh testing. Tapi ingatlah, ini hanya sebahagian daripada testing yang akan dibuat. Ada banyak lagi testing yang kami akan buat. Okey, satu benda yang saya nak tekankan dekat sini nah. Tujuan saya buat audit community ni bukan untuk nak menghentam ISP ataupun telco. Bukan nak memalukan mana-mana pihak ke orang ke ataupun nak menyalahkan siapa-siapa. Tak guna kita nak bergaduh dengan orang. Saya buat ni untuk nak menyelesaikan masalah dan nak memastikan internet kita semua ni adalah same point untuk semua orang. Itulah dia. Okey, kita pun dah sampai kepada penghujung episod kali ini. Jadi kalau tempat anda bermasalah dan anda nak kami datang semak, maka silalah tulis dekat ruangan komen video ni. Zat, saya terlupa. Untuk pihak Telekom Malaysia, kalau anda sedang menonton video ni, boleh tak tolong cek Zat, pasal apa bila saya buat testing dekat bangunan MCMC tu, internet punya cukup laju sempoi. Tapi bila test dekat rumah saya, dia punya slow tu memang slow amat. Tak betul ni. Tu satu benda lah. Okey, lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.